Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Fakta sekali lagi terbongkar. Perikatan Nasional kantoi besar. Rupa-rupanya, Perikatan Nasional sekadar nak kuasa, tapi satu benda pun tak tahu nak buat apa lagi. Pelan, tiada. Strategi, tiada. Calon Perdana Menteri, tiada. Jadi, kalau mereka tiba-tiba kerajaan, Anda fikirlah secara logik bagaimana mereka nak tabir negara. Masih tunggang langgang dan bolehlah kata, kalau mereka tiba-tiba naik kerajaan esok, kita akan celaru selama berbulan-bulan, berminggu-minggu. Silap-silap hari bulan, tak adalah Perdana Menteri kita selama beberapa minggu atau bulan kerana masih dalam rundingan demi rundingan demi rundingan dan akhirnya mungkinlah kita akan ada sejarah tiada Perdana Menteri selama sebulan. Mungkinkah itu berlaku? Mungkin. Tiada yang mustahil dalam dunia politik. Namun demikian, fakta yang terbongkar pagi ini, tak ada pelan. Perikatan Nasional tak ada pelan. Cuma mereka selalu guna sentimen agama, bangsa, dan sudah terbukti banyak kali kalah dalam zaman fitnah. Rakyat dah muak. Saudara, apa sumbangan sebenar Perikatan Nasional kepada rakyat sejak tahun 2020? Jawapannya pendek. Selalu kalah zaman fitnah, selalu main sentimen dan mainkan emosi rakyat. Itu sahaja. Tapi hari ini kita tak datang nak marah-marah. Kita datang bawa fakta. Dan fakta ini akan memalukan Perikatan Nasional di depan rakyat penyokong mereka sendiri. Rekod Perikatan Nasional mencipta persepsi bukan penyelesaian. Sejak jatuhnya Pakatan Harapan PH pada tahun 2020 melalui langkah Sheraton, Perikatan Nasional hanya fokus kepada menjatuhkan lawan, menuduh tanpa bukti, menyebarkan ketakutan kaum dan agama, tapi bila diberi peluang pegang di Putrajaya, mana pelan ekonomi, mana reformasi, mana janji stabilkan negara? Tidak ada, semuanya kosong. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini terapi imun transfer factor for life. Ini bukan obat, tetapi terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Secara ringkas dan umumnya, kita susah untuk sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah dan bodoh. Kita senang kena penyakit dan senang menghidap berbagai jenis penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Tetapi secara umum dan ringkasnya juga, dengan peningkatan daya imun badan sehingga 400%, imun badan kita cukup kuat, cukup banyak untuk melawan penyakit daripada dalam. Dengan itu, kita akan sembuh daripada penyakit tersebut kerana imun badan kita cukup banyak dan kuat untuk melawan penyakit. Imun badan kita yang kuat juga jadi bijaksana untuk mengenal musuh-musuh dalaman. Jadi, cepat dapatkan produk ini. Produk ini adalah lulus KKM, halal, dan diperakui oleh semua doktor di seluruh dunia. Dapatkannya sebelum Anda terlambat. Cegah lebih baik daripada mengubati, lebih baik awal daripada sudah terlambat. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera WhatsApp saya. Baiklah saudara-saudara sekalian, strategi politik fitnah yang terancang. Pimpinan Pakatan Harapan selalu dituduh liberal. Kononnya Pakatan Harapan musuh Islam. Anwar seringkali dituduh, difitnah dengan pelbagai ejekan, termasuklah ada yang berani menuduh Anwar Ibrahim kononnya ejen Yahudi. Ada juga yang menuduh Rafizi adalah pengkhianat Melayu. DAP sentiasa dijadikan kambing hitam. Walaupun kucing dilanggar di tengah jalan, ada juga yang sanggup menuduh itu salah DAP. Lampu tak menyala di rumah pun salah DAP. Air yang keruh di Kelantan pun kadang-kadang ada juga yang entahlah bagaimana pula perkaitannya dengan DAP. Mereka ulang-ulang skrip sama sejak 10 tahun lalu. Rakyat mula sedar,
Takkanlah dari dulu sampai sekarang asik itu saja modalnya. Asik-asik salah DAP. Rakyat tak lagi percaya. PRN 2023 di Selangor, Pineng, Negeri Sembilan. Perikatan Nasional gagal merampas. Sokongan orang bandar dan anak muda makin jatuh. Undi Cina dan India lari terus. Kenapa? Sebab mereka sedar Perikatan Nasional hanya tahu menjerit Anwar gagal. Tapi mereka sendiri gagal membuktikan kemampuan bila diberi kuasa atau peluang pegang kuasa. Fakta tentang kegagalan PN semasa jadi kerajaan ialah ekonomi jadi tenat setenat-tenatnya. Pengurusan COVID-19 caca merba. Nasib baiklah ada Barisan Nasional UMNO yang dipimpin pada waktu itu Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin. Pengangguran meningkat. Ketelusan Janawi bawa terbongkar. Projek 600 juta diagih ikut kroni. Bantuan rakyat sekadar cukup makan sehingga kali pertama dalam sejarah Malaysia, rakyat Malaysia mengangkat bendera putih. Dan siapa Perdana Menteri masa itu? Muhyiddin Yassin. Perikatan Nasional guna agama sebagai perisai politik. PAS dalam PN guna agama bukan untuk membina tapi untuk menuduh. Siapa tak undi PAS pernah pas kata munafik. Siapa sokong Pakatan Harapan dianggap kafir harbi. Siapa lawan Perikatan Nasional dilabel sebagai alat DAP. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan dakwah. Ini politik kejam berselindung di sebalik serban dan jubah. Perikatan Nasional PN atau parti narsistik. Mereka berjuang bukan untuk rakyat. Mereka berjuang untuk kekal berkuasa. Kalau tak percaya, cuba tanya. Apa pelan ekonomi jangka panjang Perikatan Nasional PN? Apa resolusi mereka untuk harga barang, pekerjaan atau pendidikan yang mereka tunggang selama ini? Tak ada. Kosong. Belanjawan alternatif pun satu-satunya pembangkang yang tak mampu sediakan adalah Perikatan Nasional. Coba tanya, adakah tidak belanjawan alternatif mereka? Tak ada. Hanya tahu sabotaj dan burukan kerajaan. Takut pada bayang-bayang sendiri. Sekarang mereka takut. Sebab rakyat mula sokong kerajaan Anwar. Bila tiada modal, mereka cari isu baru. MCA keluarlah, Anwar lemahlah, Zahid disiasatlah. Tapi semua itu separuh benar, separuh rekaan. Fokus utama mereka hanya satu, gagalkan apa yang boleh buat rakyat percaya pada Madani. Kini fitnah jadi senjata utama PN. TikTok dipenuhi video manipulasi ayat. Ceramah mereka penuh makian bukan hujah. Mereka cerita, konon ada 30 ahli parlimen nak lompat parti. Tapi semua terbukti palsu. Perikatan Nasional kini seperti tukang sihir politik. Mereka tak bina realiti, mereka cipta ilusi. Tapi rakyat dah bangkit. Kini rakyat makin cerdik. Orang kampung sudah mula bertanya, kenapa masa PN pegang kuasa hidup kami makin susah? Kenapa PN makin ganas bila ditolak rakyat? Sebab mereka tahu ini penggal terakhir mereka kalau rakyat terus sedar. Sebagai penutup, Perikatan Nasional boleh reka sejuta fitnah. Tapi satu kebenaran akan runtuhkan mereka. Mereka tak pernah peduli rakyat, mereka hanya peduli kerusi. Dan hari ini rakyat dah bangkit. Kita nak pemimpin yang kerja, bukan pemimpin yang mencerca. Kalau kau pun dah muak dengan politik fitnah, tekan butang like dan subscribe dan komen. Cukuplah PN. Channel Nazilin Unity akan terus jadi suara rakyat. Lawan fitnah, bawa fakta dan tegakkan kebenaran. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.